Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Siti Mistima. Saya akan membentangkan kertas projek saya yang bertajuk Pengaruh Kebimbangan Matematik dan Kebimbangan Ujian terhadap Pencapaian Matematik Murid Tahun 6. Latar belakang kajian ini adalah perasaan takut dan bimbang apabila melibatkan mata pelajaran matematik merupakan manifestasi kepada kebimbangan matematik. Walau bagaimanapun, faktor-faktor yang khusus kepada kewujudan kebimbangan matematik adalah masih kurang jelas. Ada yang kajian yang menggambarkan kebimbangan matematik itu sebagai satu bentuk kebimbangan ujian. Kesan daripada kebimbangan ujian tentunya memberikan pengaruh terhadap pencapaian matematik. Penyataan masalah dalam kajian ini adalah kebimbangan matematik boleh terbentuk semasa awal persekolahan murid-murid dan ia boleh berkembang sehingga menjadi lebih negatif pada dewasa kelak. Contohnya dapat dilihat melalui keputusan SPM pada tahun 2021 mencatatkan peningkatan peratusan kegagalan calon kepada 25.5% berdasarkan Lembaga Peperiksaan Malaysia 2022. Terdapat faktor kebimbangan ujian murid-murid dalam masa yang sama kebimbangan matematik. Oleh hal yang demikian, banyak kajian dalam kalangan murid sekolah menengah dan orang dewasa membuktikan kewujudan kebimbangan matematik. Namun, ia jarang diuji terhadap murid-murid sekolah rendah. Sebahagian orang menggambarkan kebimbangan matematik ini sebagai satu bentuk kebimbangan ujian. Namun, kedua-duanya adalah berbeza domain. Kerangka konseptual yang digunakan dalam kajian ini adalah uh, terdapat dua pemboleh ubah tidak bersandar iaitu kebimbangan matematik dan juga kebimbangan ujian. Pemboleh ubah bersandar adalah pencapaian matematik murid sekolah rendah. Ketiga pemboleh ubah ini dihubungkan dengan teori kecakapan perprosesan Eseng-Calvo 1992. Seterusnya, kita melihat objektif persoalan hipotesis penganalisisan data. Baik. Pada objektif yang pertama, mengenal pasti tahap kebimbangan matematik dan kebimbangan ujian dalam kalangan murid sekolah rendah. Persoalannya, apakah tahap kebimbangan matematik dan kebimbangan ujian dalam kalangan murid sekolah rendah? Kutipan data berdasarkan kepada jantina dan seterusnya markah pentaksiran sumatif 1, tahap kebimbangan ujian dan juga tahap kebimbangan matematik. Jenis analisis adalah bentuk deskriptif. Analisis data yang digunakan adalah analisis min dan sisihan piawai. Bagi objektif yang kedua pula adalah menentukan hubungan antara kebimbangan matematik dan kebimbangan ujian dengan pencapaian matematik dalam kalangan murid sekolah rendah. Persoalannya adalah, apakah hubungan antara kebimbangan matematik dan kebimbangan ujian dengan pencapaian matematik dalam kalangan murid? Hipotesis tidak terdapat hubungan yang signifikan. Kutipan data pula tahap kebimbangan matematik, tahap kebimbangan ujian dan juga markah murid. Dan analisis data digunakan adalah korelasi Pearson. Seterusnya adalah objektif ketiga adalah menentukan pengaruh kebimbangan matematik dan kebimbangan ujian terhadap pencapaian matematik murid. Jadi persoalannya sejauh manakah pengaruh tersebut? Hipotesis tidak terdapat pengaruh kebimbangan antara matematik ujian dan pencapaian matematik. Kutipan data adalah sama dengan objektif kedua. Dan analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Kedua-dua bagi objektif 2 dan 3 menggunakan jenis analisis referensi. Seterusnya instrumen. Ini adalah instrumen yang telah digunakan terbahagi pada 3 bahagian. A. Demografi, B. Kebimbangan matematik dan C. Kebimbangan ujian. Keseluruhan item adalah berjumlah 43 item. Seterusnya adalah populasi murid tahun 6 merangkumi 9 sekolah rendah agama di Sarawak yang berjumlah 862. Sampel kita buat kuarter nisbah dan seterusnya keseluruhan sampel dikira menggunakan Yamani method, teknik persampelan untuk memilih sampel berdasarkan rawat mudah. Harapan saya adalah
Diharapkan kajian ini dapat memenuhi ruang ilmu dan kajian berkaitan kebimbangan matematik dan kebimbangan ujian. Diharapkan proses kutipan data berjalan lancar